Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ini adalah video perbincangan jawapan untuk latihan buku teks uji diri muka surat 79 tolak pecahan. Mari kita mulakan dengan soalan 1A, 2/4/7 tolak 1/2/7. Kita semak dulu ayat matematik yang diberi. Kedua-duanya dalam bentuk nombor bercampur. Jadi kita perlu tukarkan nombor bercampur tersebut kepada bentuk pecahan tak wajar. Caranya, nombor bulat darabkan dengan penyebut 2 darab 7, 14. Kemudian tambahkan dengan pengangka 4. Jadi sama dengan 18/7 tolak 1 darab 7, 7. 7 tambah 2, 9. Okey, setelah itu kita cek dulu penyebut. Begitu juga semasa kita membuat tambah pecahan. Cara yang sama, prinsip yang sama. Kita kena semak penyebut. Kerana tambah tolak pecahan, mesti pastikan penyebut dalam nilai yang sama, baru kita boleh selesaikan. Dan kita hanya tambah atau tolak bahagian pengangka. Jadi sekarang kita tolak 18 tolak 9 sama dengan 9/7. 9/7 ini adalah dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi, kamu perlu tukarkan kembali kepada bentuk nombor bercampur. Iaitu di mana per ini membawa maksud bahagi. Kita gunakan operasi bahagi untuk mendapatkan nombor bercampur itu semula. 9 bahagi 7. Kamu boleh buat operasi bentuk lazim bahagi ini di kertas conteng kamu. Okey, 1 tolak 7 sama dengan 2. Bagaimana nak tulis nombor bercampurnya? Cikgu dah terangkan dalam video PDP cikgu sebelum ini. Jadi siapa yang belum mahir, belum tahu, sila rujuk video tambah pecahan. Okey, jadi di atas ni ialah nombor bulat, raja, bos. Dia ialah nombor bulat. Kita tulis dia secara sendirian sebagai nombor bulat. Penyebut dia 7 ke 2? Kamu kena ingat 7 ialah penyebut. Kalau was-was, rujuk semula pada pecahan tak wajar tadi. Penyebut dia 7, dia sama 7. Dan baki ini adalah nilai pengangka. Iaitu jawapan akhirnya adalah 1/2/7. 1B, 3 tolak 27/9. Okey, ini adalah nombor bulat. Kita perlu tukarkan nombor bulat pada bentuk pecahan. Dan ini adalah nombor bercampur. Sama juga perlu tukar pada bentuk pecahan menjadi pecahan tak wajar. Tips untuk menukar nombor bulat menjadi pecahan ialah dengan hanya menambahkan per 1. Kerana semua nombor bulat juga adalah pecahan. Caranya adalah sama. Jika kamu diberi nombor bulat 19, kita tahu 19 juga adalah pecahan dengan menambahkan per 1. 356 sama dengan 356/1. Tidak kiralah berapa pun nilai nombor yang diberi, ia adalah juga pecahan dengan menambahkan per 1. Okey, sekarang kita dah tahu tipsnya. Jadi kita selesaikan, kita tukar. Kita tulis semula dalam bentuk pecahan. 3 menjadi 3/1 tolak 2 darab 9, 18 tambah 7, 25/9. Okey, sekarang kita semak penyebut. 1 dan 9 tak sama. Tapi kamu kena ingat prinsip adil yang telah cikgu terangkan sebelum ni dan prinsip hormat ya. Di mana yang kecil seperti adik kena ikut cakap ibu bapa, anak, kakak, abang. Jadi yang kecil 1 kena tengok boleh tak darab dengan 9? Boleh kan? Jadi kita darabkan 1 ini dengan 9. Apabila 1 darab 9 telah diperolehi di bahagian bawah penyebutnya, pengangka pun mesti dapat benda yang sama, nilai yang sama. Sebab perlu adil. Kalau tak, nanti jawapan kamu salah. Kalau dalam kehidupan seharian, kalau kamu tak adil, kamu akan bergaduh. Betul tak? Contoh, ibu kamu bagi kamu coklat tapi adik tak dapat. Nanti kamu akan bergaduh, menangis. Okey, jadi sekarang 1 telah darab dengan 9, jadi pengangka jangan lupa mesti darab dengan 9. Okey, setelah itu kita tulis semula pecahan yang baharu. 9 darab 3 ialah 27/9 tolak 25/9. Salin semula. Ya. Okey, sekarang kita cek penyebut dah sama. Jadi kita boleh selesaikan. Ingat, tambah tolak pecahan hanya selesaikan bahagian pengangka. 27 tolak 25 sama dengan 2/9. Soalan 1C. 6 5/8 tolak 3/8 tolak 2 1/8. Okey, di sini kita lihat
nombor bercampur ada 2. Jadi kita perlu tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Okey, seperti biasa, nombor bulat didarabkan dengan pengebut dan ditambahkan dengan pengangka. 6/8 ialah 48 tambah 5 jadi 53/8. Okey, mana yang tiada diusik, kita salin semula. Okey, yang ni 2/8, 16. 16 tambah 1, 17/8. Okey, sekarang kita cek pengebut. 8, 8, 8. Jadi kita dah boleh selesaikan. Tapi untuk tolak yang berturut-turut sebegini, murid-murid perlulah selesaikan daripada kiri ke kanan. Ya, selesaikan 2 nombor ataupun pecahan daripada kiri ke kanan. Jangan pilih, katakan nak tolak 53 tolak dengan 17 dulu. Jangan ya. Kita mesti selesaikan daripada kiri ke kanan. Ikut prinsipnya. Okey, kemudian kita tuliskan hasil tolak yang pertama ni. 53 tolak 3 ialah 50/8. Okey, kemudian ingat ada lagi satu nombor ataupun pecahan yang perlu kita selesaikan di sini iaitu tolak 17/8. Okey, cek 50 tolak 17 sama dengan 33/8. Ingat, ini adalah pecahan tak wajar. Kamu perlu beri jawapan akhir kamu dalam bentuk pecahan wajar yang terkecil ataupun bentuk nombor bercampur ataupun nombor bulat. Jadi untuk ini pecahan tak wajar kita perlu tukar kepada bentuk nombor bercampur. 33/8 per membawa maksud bahagi, jadi kamu bahagikan. Okey, murid-murid boleh lakukan bentuk lazim bahagi di buku conteng seperti biasa dan jawapan akhir kamu nanti adalah 41/8. Kalau nak semak jawapan, kamu semak. 4/8, 32. 32 tambah 1, 33. Sama seperti pecahan tak wajar tadi. Okey, kita lihat soalan 1D. 5/6 tolak 3/8. Okey, kita tengok pengebut. Pengebut, dua-dua tak sama. Jadi kita lihat gandaan 6. Kita guna sifir 6. Dalam sifir 6 ada tak 8? 1/6, 6. 2/6, 12. Tak dapat. Jadi, jika tidak boleh kita samakan, kita perlu darab silang. Iaitu 6 ini kita darabkan dengan 8 dan 8 kita darabkan dengan 6. Okey, setelah itu, seperti biasa, setiap pecahan perlu dilayan dengan adil di mana jika pengebutnya dapat darab 8, pengangka pun mesti didarabkan dengan 8. Begitu juga untuk pecahan 3/8. Di mana pengebutnya telah didarabkan dengan 6, jadi pengangkanya pun haruslah kita darab dengan 6. Okay, setelah itu, kita salin semula pecahan yang baharu. 5/8 ialah 40. 6/8, 48. Okay, tolak 3/6, 18 per 8/6, 48. Okay, sekarang kita cek pengebut. 48, 48. Okey, pecahan ini telah mempunyai pengebut yang sama, jadi kita boleh selesaikan. Ingat, kita hanya tambah atau tolak pecahan di bahagian pengangka. Iaitu 40 tolak 18. Sama dengan 22/48. Kalau diikutkan, ini adalah pecahan wajar. Kita tidak perlu lagi nak membahagi untuk mendapatkan nombor bercampur. Tetapi pecahan wajar ini masih boleh dipermudahkan dengan cara bahagikan dengan sifir 2. 22 bahagi 2 sama dengan 11. 48 bahagi 2 sama dengan 24. Jadi jawapan untuk 5/6 tolak 3/8 adalah sama dengan 11/24. Soalan 1E. 41/4 tolak 6/7 tolak 1. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan cara untuk kamu jawab ketika peperiksaan ataupun semasa latihan. Kita anggap semua murid telah mahir, jadi kita tidak perlulah buat bulatan. Bila kita nampak saja nombor bercampur, kita terus tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Caranya, nombor bulat darab dengan pengebut, 4/4, 16. Kemudian ditambahkan dengan pengangka, 16 tambah 1, 17. Jadi, nombor bercampur ini berubah menjadi 17/4. Okey, ini adalah pecahan. Dalam bentuk pecahan, kita tak perlu ubah apa-apa, jadi kita salin sahaja. Tolak. Okey, 1 ialah nombor bulat. Kita perlu jadikan dia pecahan. Jadi, kalau nombor bulat nak jadi pecahan, senang. Kita hanya tambahkan per 1. Okey, sekarang kita cek.
kita cek sifir 4. Dalam sifir 4, gandaan 4, ada tak 7? 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Tiada. Jadi, kita perlu menggunakan kaedah seperti 1D tadi. Di mana 4 didarabkan dengan 7 dan 7 didarabkan dengan 4. Okay, lepas tu kita congak. 4 darab 7 ialah 28. 7 darab 4 pun adalah 28. Syarat untuk buat tambah dan tolak pecahan, mesti pastikan penyebut sama. Jadi, 1 ni kita perlu darabkan dengan 28. Okey, semua penyebut dah ada pasangan, dah ada kawan. Jadi, kita perlu adil, kita perlu ingat bahagian pengangka. Juga perlu didarab dengan nilai yang sama. 17 darabkan dengan 7. Untuk pecahan yang kedua, kita darabkan dengan 4. Dan untuk pecahan ketiga, kita darabkan dengan 28. Okay, setelah kita beri pasangan ataupun kawan masing-masing, kita perlulah tulis semula pecahan yang baharu. 17 darab 7 per 4 darab 7 sama dengan 119 per 28. Okay, untuk ini, jika murid-murid tidak menguasai sifir, tidak mengapa sebab ia adalah nombor besar. Murid-murid bolehlah buat bentuk lazim di kertas conteng ataupun buku catatan anda. Setelah itu, pindahkan jawapan. 4 darab 7, 28. Okay, tolak. Okay, 6 darab 4 per 7 darab 4 sama dengan 24 per 28. Tolak 28 per 28. Okay, sekarang kita cek penyebut. Okay, ketiga-tiga penyebut telah mempunyai nilai yang sama, jadi kita boleh selesaikan tolak pecahan ini. Dan kita nampak ada 3 pecahan yang perlu ditolak. Jadi kita perlu selesaikan daripada kiri ke kanan. Ingat mesti selesaikan daripada kiri ke kanan. Jangan kamu pandai-pandai nak tolak 119 dengan 28 dulu sebab nilai dia besar. Okay, tak payah susah-susah. Kita terus tolakkan daripada kiri ke kanan. Ambil 2 nombor daripada kiri. Okey, selesaikan. 119 tolak 24. Seperti biasa, murid-murid boleh buat bentuk lazim di buku catatan ataupun kertas conteng kamu. Dan tuliskan jawapannya. 95 per 28. Setelah itu ingat, ada satu lagi pecahan yang belum diselesaikan di sini. Jadi kita bawa ke bawah, tolak 28 per 28. Okey, kita selesaikan pula yang ini. Sama dengan 95 tolak 28, 67 per 28. Ini adalah dalam bentuk pecahan tak wajar. Ingat, jika pecahan tak wajar, kita perlu ubah kepada bentuk nombor bercampur. Dengan menggunakan operasi bahagi. Kerana apa bahagi? Kerana per ini juga membawa maksud bahagi. Jadi seperti biasa, murid-murid buatlah di kertas conteng pengiraan bentuk lazim bahagi kamu. Jika sifir 28 tidak hafal, memang tak hafal, kamu boleh bina sifir T ataupun buat tambah berulang. Ya. Okey. Cikgu tak tunjukkan di sini sebab cikgu dah tunjuk banyak contoh membahagi di video-video cikgu sebelum ini. Jadi jika masih tak mahir, sila rujuk video-video cikgu yang sebelum ini. Terutama di bahagian tambah pecahan. Okay, jadi sama dengan kamu selesaikan, kamu akan dapat 211 per 28. Okey, kita tiba ke soalan yang terakhir untuk video perbincangan hari ini. 1F. 9 3 per 5 tolak 5 tolak 1 1 per 2. Sama dengan yang mana belum dalam bentuk pecahan, kita kena jadikan dia dalam bentuk pecahan. Sama ada pecahan wajar ataupun tak wajar. Okey, 9 3 per 5 ialah nombor bercampur, diubah menjadi pecahan tak wajar dengan cara nombor bulat darab dengan penyebut. 9 darab 5, 45, tambahkan dengan pengangka 3, dapatlah 48 per 3. Okey, tolak. Nombor bulat 5, bila kita nak jadikan pecahan, mudah dengan hanya tambahkan per 1. 5 per 1. Tolak. Okey, nombor bercampur ni, 1 darab 2, 2, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Okey, seterusnya kita cek penyebut. Semua berbeza. Dan kita lihat yang 2. 2 darab berapa dapat 5? Ada tak? Tak boleh kan? Sebab gandaan 2 ialah 2, 4, 6. 6 dah lebih daripada 5. Jadi caranya kita darabkan 5 dengan 2 dan 2 dengan 5. Ya. Okey, 1 ni nak darab dengan berapa? Kita lihat 5 darab 2 ialah 10, 2 darab 5 ialah 10. Jadi 1 pun perlulah kita darabkan dengan 10 untuk dapatkan penyebutnya sebagai 10. Ya. Jadi kita darab 10. Okey, sekarang semua dah ada kawan, dah diberi kawan. Jangan lupa kawan bahagian pengangka. Mesti berikan nilai yang didarab tadi
sama untuk setiap pecahan tersebut. 48 darabkan dengan 2, 5 darabkan dengan 10, 3 darabkan dengan 5. Okey, kemudian kita tuliskan semula pecahan yang baharu. 48 darab 2 per 5 darab 2 jadi 96 per 10 tolak 5 darab 10, 50 per 10 tolak 3 darab 5 ialah 15 per 10. Okey, sekarang ada 3 dan jika ada 3 ingat pesan cikgu mesti selesaikan daripada kiri ke kanan. Ambil 2 pecahan yang pertama, kita selesaikan terlebih dahulu. Ingat kita hanya tolakkan ataupun tambahkan di bahagian pengangka. Jadi 96 tolak 50 sama dengan 46 per 10. Jangan tinggalkan penyebutnya. Okey, lepas tu ingat ada lagi satu pecahan di sini. Kita salin dan kita selesaikan. 46 tolak 15, kita akan dapat 31 per 10. Sekali lagi kita dapat jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Kita perlu bahagikan dengan 10. 31 per 10 maksudnya bahagi dengan 10. Dan kamu buatlah di kertas conteng ataupun di buku catatan seperti biasa. Dan jawapan akhir kamu, sila pastikan kamu dapat 31 per 10. Untuk semak jawapan, 3 darab 10, 30 tambah 1, 31. 31 per 10 sama dengan jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar tadi. Alhamdulillah, cikgu telah bincangkan cara-cara untuk menjawab soalan daripada buku teks tadi. Untuk latihan pengukuhan, tugasan kamu minggu ini, setelah menyiapkan tugasan tadi, sila buat modul aktiviti mesra digital muka surat 27 dan muka surat 28. Ia adalah latihan berkaitan dengan tolak pecahan. Boleh rujuk apa saja yang telah diterangkan tadi dalam video ini dan cuba selesaikan. Jika tidak mampu nak selesaikan, jangan bersedih, jangan nak nangis-nangis. Boleh PM cikgu dan cikgu akan buatkan video khas untuk kamu. Selamat membuat latihan.